bulan 8. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua penonton IMR TV di luar sana. Anda bersama dengan saya Karami Hashim dalam rancangan khas sempena menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-56 negara kita Malaysia. Okeylah, hari ini saya akan membawa anda menyelami dan mendekati sejarah kemerdekaan negara kita, iaitu bermula daripada tarikh 31 Ogos 1957 di jam 12.30 malam, di mana menjelang hari yang disifatkan sebagai tarikh keramat bagi seluruh rakyat Malaysia, dan itu merupakan saat paling bersejarah di mana ia menandakan berakhirnya dilema zaman penjajahan tentera British terhadap negara kita Malaysia, atau sebelum ini dikenali sebagai Malaya. Tarikh keramat itu disambut dengan laungan dan pekikan Merdeka, Merdeka, Merdeka oleh seluruh rakyat Malaysia sebagai tanda bebas dari belenggu penjajahan daripada hasil perjuangan gigih pejuang-pejuang tanah air dalam menuntut kemerdekaan tanah Melayu. Di hari yang bertuah itu, sejak dari senja lagi ni, beribu-ribu rakyat telah berkumpul di Padang Kelab Selangor dan kawasan sekitarnya untuk menyertai upacara menurunkan bendera Union Jack dan menaikkan bendera Malaysia. Sebaik sahaja jam besar di bangunan Sultan Abdul Samad berdeting sebanyak 12 kali, teriakan merdeka berkumandang di udara, dan detik ini bermulalah sejarah baru tanah air yang merdeka. Menjelangnya tarikh 31 Ogos 1957, persediaan daripada pihak kerajaan dan rakyat untuk menyambut dan merayakan kemerdekaan itu telah siap sedia diatur secara besar-besaran. Seluruh negeri di Persekutuan Tanah Melayu telah dihiasi dengan pelbagai-bagai hiasan, bangunan-bangunan terutama bangunan kerajaan, perniagaan, persekutuan-persekutuan dan lain-lain telah dihiasi dengan bendera-bendera, lampu-lampu bergemelapan dengan membentuk huruf merdeka. Perayaan menyambut kemerdekaan di Kuala Lumpur telah diadakan selama 11 hari mulai dari 29 Ogos hingga 7 September 1957. Susunan atau cara rasmi perayaan merdeka itu dimulakan dengan upacara menyambut keberangkatan tiba Yang Teramat Mulia Duke dan Duchess of Gloucester serta puteranya Prince William. Pada hari Khamis 29 Ogos 1957, 2 hari sebelum tarikh perayaan kemerdekaan itu disambut, Duke dan Duchess of Gloucester serta puteranya tiba di lapangan terbang Kuala Lumpur. Duke of Gloucester ialah bapa saudara kepada Queen Elizabeth dan beliaulah yang menjadi pegawai peribadi baginda Queen dalam perayaan merdeka dan untuk tujuan menyerahkan surat perlembagaan bagi menarik balik kuasa British menaungi negeri-negeri Melayu dan kedaulatan mahkota British ke atas Pulau Pinang dan Melaka kepada Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di dalam istiadat pengisytiharan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Sejarah Malaysia bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1400 Masihi. Wilayah ini merangkumi sebahagian besar Semenanjung dan pantai timur Sumatera. Melaka juga muncul sebagai kerajaan yang gemilang kerana kedudukannya yang strategik di antara Asia Timur dan juga Asia Barat, dan juga Melaka menjadi pusat perdagangan utama, khususnya perdagangan rempah di Asia Tenggara. Selain itu, Islam juga menjadi agama utama kerana pada masa itu raja turut sama memeluk agama Islam dan menjadi ikutan penduduk Melaka.
Pada tahun 1511, Melaka jatuh ke tangan Portugis dan bermula daripada tahun inilah Tanah Melayu berada dalam era penjajahan. Selepas itu, Tanah Melayu jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641 dan akhirnya jatuh pula ke tangan British pada tahun 1824 melalui Perjanjian Inggeris-Belanda. Penjajahan British merupakan penjajahan paling lama. British telah mencampuri semua urusan pentadbiran Tanah Melayu yang sebelum ini diuruskan oleh Raja-Raja Melayu dengan bantuan pembesar-pembesar negeri. Campur tangan British ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan penduduk tempatan. Beberapa individu bangkit menentang penjajah, namun oleh kerana usaha mereka lebih kepada bersifat perseorangan, maka penentangan tersebut dengan mudah dipatahkan oleh British. Antara tokoh yang bangun menentang penjajah ialah Dol Said, Tok Janggut, Datuk Bahamam, Rentap, Datuk Maharaja Lela, Rosli Dobi dan beberapa tokoh yang lain. Okeylah, saya sekarang sedang berada di Tugu Negara. Okeylah, saya nak sambung kembali cerita. Ketika rakyat negara ini bersemangat ni nak tamatkan penjajahan, diorang dikejutkan pula dengan pendaratan Jepun pada tahun 1941. Okeylah, itu merupakan salah satu lagi tanda era penjajahan di Tanah Melayu. Jepun jajah Tanah Melayu ni sampai tahun 1945 sebelum serah kalah sebab pengebuman dekat Nagasaki dan Hiroshima. Okeylah, pendaratan Jepun juga berlepas dari Saigon, Indochina dan Perancis, dan diorang kemudian datang ke arah selatan di Kota Baru Kelantan pada 6 Disember 1945 dan mereka datang ke sini hanya dalam masa 3 hari sahaja. 3. Tengok tu betapa pantasnya mereka berada di Tanah Melayu. Penjajahan Jepun di Tanah Melayu merupakan satu turutan pertempuran yang singkat tetapi sengit dan merupakan satu detik perubahan antara pemerintahan daripada orang putih atau British kepada pemerintah Jepun. Ini merupakan konsep baru yang tidak pernah terlintas dalam pemikiran orang-orang Melayu, pemerintahan oleh bangsa lain selain daripada mereka yang berkulit putih sebelum ini. Pertempuran ini membabitkan tentera negara-negara Commonwealth terdiri daripada British, India, Australia dan penduduk Melayu dari pasukan negeri-negeri Melayu bersekutu dengan tentera Empire Jepun bermula dari 8 Disember 1941 sehingga 31 Januari 1942 semasa Perang Dunia Kedua. Pengunduran Jepun telah memberi ruang kepada Parti Komunis Malaya (PKM) untuk menguasai Tanah Melayu. PKM telah bertindak ganas dengan membunuh dan memusnahkan harta benda awam dengan sewenangnya sehingga memaksa British mengisytiharkan darurat di Tanah Melayu. Keganasan PKM tidak berjaya menakluki Tanah Melayu dan British kembali berkuasa. Sekembalinya British selepas pendudukan Jepun, mereka cuba memperkenalkan Malayan Union. Pengenalan ini telah mendapat tentangan yang hebat dan menyeluruh daripada penduduk tempatan. Pada 11 Mei 1946, penubuhan UMNO telah menyemarakkan lagi penentangan tersebut
dan seterusnya menyemai bibit-bibit perjuangan ke arah berkerajaan sendiri. Kuala Lumpur, capital of the Federation of Malaya, which 4 years ago became an independent member of the Commonwealth. Half its people are Chinese, half Malays. They live in the center of Southeast Asia. Since the end of the war in Korea, Indochina and Malaya, things have been quiet. But observers expect a communist offensive in Vietnam and Laos, and possibly Cambodia, when the rains stop. To fight communism, the Malayan Prime Minister has suggested a plan to link Malaya, Singapore, Sarawak, Brunei and North Borneo into a greater Malaysia. This plan got an overwhelming vote of confidence in the Malayan Parliament, and it was a personal triumph for Tunku Abdul Rahman, the 59-year-old Prime Minister who's led the country since independence. His government, an alliance of moderate Malays and Chinese, has done better than many die-hard colonials expected. From this simple office, the Tunku guides the destinies of Malaya. Nigel Ryan asked him what was the idea behind the Malaysia Plan. Well, the main object of Malaysia Plan is to give independence to those countries who have been invited to join this Malaysia. Peranan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dalam usaha mencapai kemerdekaan negara amat penting. Sebagai seorang pemerintah, beliau bertanggungjawab dalam mendapatkan kemerdekaan tanah Melayu daripada pihak penjajah pada tahun 1957. Beliau turut memainkan peranan penting dalam membentuk Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Kemunculan Tunku Abdul Rahman memberi sinar harapan kepada perjuangan penduduk tanah Melayu. Beliau membentuk Parti Perikatan dan membuka mata British untuk membenarkan penduduk tanah Melayu mentadbir sendiri negaranya. Perpaduan di antara tiga kaum Melayu, Cina dan India telah menampakkan hasil apabila Perjanjian London telah ditandatangani pada 8 Februari 1956 yang telah memberi petanda bahawa tanah Melayu akan merdeka pada 31 Ogos 1957. Tunku dikatakan telah berjaya membawa negara kita ke ambang kemerdekaan. Kebolehan serta kebijaksanaan yang beliau miliki membolehkan negara kita mendapat kemerdekaan hanya melalui perundingan tanpa menumpahkan setitis darah pun sebagaimana yang berlaku di negara-negara jiran. Kami akan sentiasa mengingatnya dengan kesyukuran, kata Perdana Menteri dalam ucapannya, bantuan yang telah kami terima dari Great Britain dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Kewibawaan Tunku yang berjaya menyatukan penduduk negara ini yang terdiri daripada tiga kaum yang utama iaitu Melayu, Cina dan India. Penyatuan ketiga-tiga kaum tersebut di bawah pimpinan Tunku telah memberi keyakinan kepada pihak penjajah British untuk memberi kemerdekaan kepada Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Kejayaan beliau mendapatkan kemerdekaan untuk negara telah mengangkat nama beliau sebagai seorang pemimpin yang unggul dan tersohor. Atas kejayaan beliau mendapatkan kemerdekaan Tanah Melayu telah mengangkat nama beliau sehingga digelar sebagai Bapa Kemerdekaan dan Bapa Malaysia. Inilah imej Tunku Abdul Rahman yang telah dikenali umum dalam kalangan rakyat Malaysia.